Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas keizinan limpah rahmat Allah yang mendapat kita terus tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, seterusnya membahaskan hal-hal keilmuan seperti mana yang kita ikuti panduan yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Kitabul Ilm dalam Ihya Ulumuddin. Saya mohon maaf sebab 2 minggu yang lalu tak dapat hadir kerana mengikuti satu kursus di Kahirah bersama dengan Jabatan Mufti Wilayah di Darul Ifta Kahirah. Kita sambung perbahasan berkaitan dengan bab perkataan-perkataan atau istilah-istilah yang telah diubah maknanya ataupun disempitkan maknanya dalam perbahasan ilmu yang akhirnya lari dari makna asal sebagaimana yang ditunjukkan oleh sumber asal Islam, iaitu Al-Quran dan Al-Hadis dan huraian-huraian ulama yang awal. Dan kita sampai kepada perbincangan berkaitan dengan istilah tauhid, iaitu istilah yang ketiga, istilah tauhid. Dan kita telah membahaskan sebahagian daripada penjelasan Imam Al-Ghazali mengenai makna tauhid dan bagaimana makna tauhid itu telah disempitkan hanya berkait dengan perkara-perkara yang diperdebatkan dalam ilmu akidah atau ilmu kalam, dan juga makna yang hanya disempitkan kepada kefahaman yang bersifat akliyah sahaja terhadap tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tauhid itu punya makna yang cukup mendalam dan makna yang bukan sekadar bersifat teori, bersifat akliyah sahaja, tetapi dia juga mempunyai kesan yang bersifat rohaniah, dan itu yang paling penting. Muka surat 138 138. Kata Imam Al-Ghazali, tauhid yang sebenar itu adalah satu kefahaman yang cukup bernilai tinggi. Dan Imam Al-Ghazali mengumpamakan, memisalkan, memberikan tamsilan tauhid itu sebagai sesuatu yang punya 2 kulit luar dan 1 isi dalam. Maknanya ada 3 lapis makna tauhid itu. Kita ulang sekali. Kulit yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, ialah dengan mengucapkan dengan lisan la ilaha illallah. Ini
merupakan makna yang paling superficial, di luar sahaja. Kalau kita hanya faham tauhid tu, ucap la ilaha illallah, cukup. Walaupun ada hadis yang mengatakan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, sesiapa yang mengatakan la ilaha illallah akan masuk syurga. Tapi pastinya hadis itu bukan bermaksud sekadar kita menyebut la ilaha illallah. Kerana kata Imam Ghazali, kalau sekadar sebut la ilaha illallah, orang munafik pun boleh sebut, kan? Sebab itu dia kata ini dinamakan tauhid melawan taslis. Contoh, tauhid inilah yang melawan Trinity yang dibawa oleh Kristian, taslis. Bila Kristian itu mempercayai 3 Tuhan dalam satu kesatuan, 3 in a unity, maka kita menegaskan bahawa dalam Islam tauhid itu adalah Allah yang esa. Tidak ada 2, tidak ada 3, tidak ada syarik, tidak ada kawan, tidak ada teman, penolong bagi Allah SWT, melainkan Allah sahaja. Tetapi sekadar mengucapkan la ilaha illallah, kata Imam Al-Ghazali, kadang-kadang dia boleh datang dari orang munafik. Orang munafik pun kata la ilaha illallah. Orang munafik solat paling depan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari luarnya nampak macam tauhid, nampak macam orang yang bertauhid, orang yang benar-benar beriman kepada Allah Ta'ala, tapi dia munafik kerana hanya luaran sahaja, hanya menyebut sahaja dengan lisan. Jadi tak cukup kalau kita hanya memahami tauhid begitu, kata Imam Al-Ghazali, itu tidak cukup. Itu hanya lapisan kulit luar sahaja. Lebih dalam, kulit yang kedua, iaitu tidak ada dalam hati yang menyalahi dan berlawanan dengan pengertian ucapan tadi. Yang lebih baik daripada itu adalah yang bertauhid dengan lisan dan diikuti dengan hatinya, mengikuti apa yang disebutkan daripada lisannya. Kalau dia kata la ilaha illallah, hatinya juga mengatakan tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, sebagaimana yang dia cakap dalam lisannya. Itu lebih baik. Itu dah masuk ke dalam lagi. Itu sudah makna tauhid yang lebih mendalam, kan? Dan pasti lebih baik daripada sekadar bercakap mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan yang zahir dari hati melengkapi kepada akidahnya. Maknanya yang lahir dari hatinya itu selari dengan apa yang diimaninya. Itu lebih baik. Dan demikian juga membenarkannya. Dan demikian juga dia membenarkan apa yang diimaninya itu dan apa yang difahaminya tentang kesatuan Allah Subhanahu Wa Taala, keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itu pun kata Imam Ghazali, itu merupakan tauhid orang awam. Ingatkan dah okey dah. Tapi itu pun Imam Ghazali kata tauhid orang awam, maknanya orang biasa lah. Okey dah. Orang awam ni tauhid tu okey dah. Macam orang kebanyakan lah yang bertauhid. Kita sebut la ilaha illallah, tapi kita juga yakin Allah Ta'ala itu esa. Tapi itu masih tak sampai lagi ke isi tauhid, kata Imam Al-Ghazali. Dan para ahli ilmu kalam, sebagaimana yang diterangkan dahulu, adalah penjaga kulit ini dari gangguan golongan bid'ah. Dan inilah yang biasa kita bahaskan dalam ilmu akidah, kan? Bahawa Allah itu esa, zat Allah itu esa, perbuatan Allah itu esa, sifat Allah itu esa. Dan banyak dalil-dalil yang diketengahkan oleh ulama akidah ataupun ulama ilmu kalam untuk membentengi
keyakinan kita supaya tidak diserang oleh musuh, memperkukuhkan, memperteguhkan keimanan kita supaya tidak diserang oleh keraguan-keraguan. Ini bentuk akidah yang biasa orang awam, dan itulah yang kita sering pelajari. Tapi di sana ada jenis akidah yang lebih mendalam, yang merujuk kepada isi kepada akidah. Yang tadi tu masih kulit tu, dua kulit luar, kata Imam Al-Ghazali. Apa dia isi dalaman akidah ataupun tauhid itu? Iaitu isi bahawa ia melihat keadaan seluruhnya daripada Allah Ta'ala dengan tidak menoleh kepada perantaraan. Ini baru akidah tahap tinggi, akidah tahap highest level of akidah atau tauhid. Maknanya dalam dia melihat kehidupan, dia melihat apa sahaja yang berlaku di sekelilingnya, dia tidak melihat lain melainkan Allah Ta'ala yang menjadikan, menggerakkan, mentakdirkan sesuatu perkara tersebut. Sehingga dia dah tak kisah dah perantaraan yang Allah Ta'ala takdirkan sesuatu. Contoh, air ni kan, air ni kalau saya minum kenyang ni kan, hilang haus. Tapi bukan air ni yang menghilangkan haus. Yang menghilangkan haus itu adalah Allah Ta'ala. Jadi dia dah tak nampak dah air punya kesan, air punya kuasa, air punya taksir kepada diri dia. Yang dia nampak hanya Allah Ta'ala saja. Nak sampai level tu macam mana? Susah tu kan? Dia kena bukan sekadar tahu teori akidah dan tauhid, dia kena menghayati tauhid tersebut. Dia kena melakukan mujahadah supaya hilang rasa keyakinan dia terhadap selain Allah. Macam mana tu? Satu, dia kena faham tadi kena ada lah. Level kulit tadi dia pasti kena ada. Kulit satu mengucap dia kena ada. Kulit dua faham betul dengan dan yakin. Dan yang ketiga, dia kena bersama-sama dengan tauhid tersebut. Dia kena hidup dengan tauhid tersebut. Yang itu susah. Sebab apa susah? Sebab kita tiap-tiap hari didepani dan juga dikelirukan oleh makhluk. Kan? Kita tak nampak Allah secara direct, kan? Yang kita nampak depan kita adalah makhluk. Kita nampak air, kita nampak bos kita, kan? Yang takut bos lah, kan? Takut dengan bos. Kan bos potong gaji, tak ada rezeki aku. Tengok. Dia takut kat siapa tu? Kalau bos potong gaji, tak ada rezeki aku. Dia lupa rezeki Allah Ta'ala yang bagi. Tapi macam mana nak sampai level itu? Yang itu Imam Ghazali ada satu bab nanti dalam Ihya Ulumuddin ni, ada satu bab yang bertajuk Tauhid wa Tawakkul. Kerana ada kaitan yang kuat, kata Imam Ghazali, antara orang yang kuat tauhidnya dan tawakal dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia punya penyerahan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu kita dah sebutkan pada 2 minggu kali 2 minggu, campur 2 minggu, sebulan yang lalu, bahawasanya antara buah tauhid itu, kata Imam Al-Ghazali, ialah tawakal yang kuat, redha yang kuat, hilangnya rasa marah kepada makhluk. Makhluk pun dia tak kisah dah. Makhluk sakiti dia yakin itu bukan makhluk tu yang sakiti dia, Allah Ta'ala yang menguji dia. Macam mana nak sampai ke situ? Kalau dia hidup susah, dia tak kisah kepada orang yang mungkin menzalimi dia, yang menyebabkan dia susah, yang memenjarakan dia. Ni kalau kes kena penjara ke, kena seksa ke, macam Bilal bin Rabah. Dia antara sahabat awal yang diseksa oleh kafir Quraisy, tapi dia tetap ahad tauhid tu, esa Allah satu dia kata. Sebab
tauhidnya cukup tinggi. Dia tak nampak dah orang yang menyeksa dia tu. Kalau tidak, dia dah pasti syirik balik kan. Dah pasti dia akan kembali syirik. Tetapi dia tetap kata ahad kerana dia hanya dengan Allah sahaja. Dia dah tak nampak perantara dah. Dia dah tak nampak makhluk. Begitu juga dengan kebaikan. Kan? Kebaikan pun begitu juga. Dia dapat rezeki, cepat-cepat dia kembalikan kepada Allah. Alhamdulillah. Hadza min fadli Rabbi. Ini merupakan kelebihan yang Tuhan bagi kepada aku. Kaya sikit, dia kembalikan kepada Allah. Dia syukur, dia tinggi. Dia mungkin banyak memberi balik, bersedekah balik, kerana dia tahu itu Allah Ta'ala yang berikan. Mungkin juga ujian kepadanya. Kekayaan yang dia dapat tu juga mungkin Allah Ta'ala nak uji dia. Allah juga, akhirnya dia nampak Allah juga pada kekayaan dan pada kesusahan. Ini tauhid level isi, kata Imam Al-Ghazali. Dia tidak akan menoleh kepada perantaraan. Dia dah tak nampak dah. Sebab Allah Ta'ala mentakdirkan sesuatu tu dengan perantara kan. Ada asbab dia, ada sunnatullahnya, kata para ulama akidah. Macam mana Allah menguji kita? Kadang banjir, kadang-kadang hujan. Banjir, hujan, semua tu perantaraan lah tu, makhluk. Sedangkan yang memberi, yang menghantar itu adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi orang yang kuat tauhidnya, dia akan sentiasa mengaitkan apa sahaja yang berada di sekelilingnya dengan Allah Ta'ala, susah ataupun senang. Itu level isi, tauhid level isi. Dan ia beribadah kepadanya dengan ibadah yang tunggal kepadanya sahaja. Kan, dia akan, sebab dia dah akidahnya begitu, maka ketundukannya itu mutlak kepada Allah Ta'ala sahaja. Dah tak ada dah benda lain yang akan mengganggu gugat dia punya keyakinan terhadap keesaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini tauhid yang level tinggi, dan cerminannya adalah ubudiyah yang mutlak kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ia menyembah yang lain. Dan keluarlah dari tauhid ini, muka surat 139, dan keluarlah dari tauhid ini orang-orang yang menuruti hawa nafsu. Terkeluarlah makna tauhid yang disebutkan tadi, orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Kan? Dan yang kita sebut tadi itu sebenarnya cerminan kepada hawa nafsu sebagai Tuhan lah. Kalau masih nampak makhluk tu. Sebab apa? Sebab ketakutannya itu lebih kepada perasaan dia. Perasaan dia, hawa nafsu dia. Hawa nafsunya nak akan itu, maka dia akan dipengaruhi oleh benda yang dia nak tu. Perasaan dan hawa nafsunya takutkan sesuatu perkara, maka dia akan dipengaruhi oleh perkara yang ditakuti itu. Sedangkan kalau dia yakin bahawa segalanya datang daripada Allah SWT, maka dia tidak akan rasa takut terhadap benda yang mungkin menakutkan dari sudut makhluk, dan dia juga tidak akan gembira sangat-sangat bila dia mendapat sesuatu yang menggembirakan makhluk. Kan, macam dapat kekayaan, dia rasa mungkin itu bahaya kan. Sebab itu Sayyidina Umar pernah satu ketika, seorang panglima dia, Sa'ad bin Abu Waqqas, Sa'ad bin Abil Waqqas, kembali daripada Parsi kerana telah berjaya menjatuhkan kerajaan Parsi. Kerajaan Parsi ini macam kita jatuhkan Amerika inilah, atau jatuhkan Soviet Union hari ini kan. Siapa berani? Tapi kekuatan tentera Islam dulu, Sa'ad bin Abu Waqqas tu, dia berjaya menjatuhkan tentera kerajaan Parsi. Dan bila balik daripada perang tu, dia bawa semua kekayaan-kekayaan yang ada pada kerajaan Parsi. Antaranya permaidani yang indah. Sampai sekarang kalau pergi ke Iran, antara yang paling cantik permaidani dia kan. Dekat sini pun ada jual. Kalau Persian punya kapet tu, tengoklah harga dia berapa mahal. Maknanya tradisi hebatnya, kehalusan buat kapet Parsi ini daripada zaman Sayyidina Umar lagi. Sebab itu ketika Sa'ad bin Abu Waqqas bawa balik semua tu, yang tentera-tentera ni gembiralah sebab menjatuhkan satu kerajaan yang cukup besar dan membawa balik ghanimah-ghanimah.
harta rampasan perang yang amat berharga. Tetapi Sayyidina Umar bila nampak tu je Sayyidina Umar menangis. Dan apabila sahabat-sahabat tanya, wahai Sayyidina Umar, kenapa kau menangis? Sepatutnya hari ini kita gembira, sebab kita telah menjatuhkan satu empire yang cukup besar. Sayyidina Umar kata, aku bimbang perkara inilah nanti yang akan menjatuhkan kamu. Perkara yang kamu dapat ini, iaitu ghanimah-ghanimah perang yang mahal-mahal, yang hebat-hebat, inilah yang akan menjatuhkan kamu. Maksudnya apa? Tauhid tu nanti. Bila dah seronok dapat ghanimah perang, itulah nantinya kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah ingat makhluk, kita sudah terkesan kepada makhluk, tetapi kita lupa tentang pencipta makhluk tersebut, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu contoh betapa hebatnya tauhid Sayyidina Umar. Sebab Sayyidina Umar tauhidnya kuat. Dia tahu itu antara nantinya yang membuatkan hawa nafsu itu menjadi Tuhan. Dan akhirnya tauhid kepada Allah Ta'ala itu yang akan terkesan. Maka sebab itulah kata Imam Al-Ghazali, makna tauhid yang isi ini sudah pasti terkeluarlah orang-orang tak masuk dalam kategori ini, orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, surah Al-Jasiyah ayat 23, yang bermaksud, adakah engkau melihat orang yang mengambil hawa nafsunya menjadi Tuhannya? Kan? Dalam segala bentuk lah, dalam segala bentuk. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abghadu ilahin ubida fil ardi indallahi ta'ala huwal hawa, iaitu Tuhan yang disembah di bumi yang sangat dimurkai oleh Allah Ta'ala ialah hawa nafsu. Maknanya Allah cukup murka orang yang menyembah hawa nafsunya sendiri. Kan? Kenapa? Kerana itu syirik. Penyembahan hawa nafsu itu adalah satu bentuk kesyirikan. Kenapa? Kerana dah jadi dua Tuhan. Hawa nafsu pun Tuhan, Allah Ta'ala pun Tuhan. Itu kan syirik. Sebab itu dalam tasawuf perbahasannya halus sampai ke tahap kita rasa riak itu pun syirik juga. Kenapa kita rasa riak itu syirik? Sebab bila kita riak, kita nak diri kita dilihat oleh orang besar, dilihat besar oleh orang. Ria'an nas, kan? Hatta solat pun, kalau kita bersolat hanya untuk dilihat orang, itu riak. Dan riak itu kata ulama tasawuf sebahagian daripada syirik. Walaupun syirik itu dipanggil syirik khafi, syirik yang tersembunyi, syirik yang kita tak nampak sebab dia di dalam. Tapi itulah antara permulaan kepada menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhan. Riak, bongkak, ujub, rasa hebat diri, rasa besar diri, kan? Cakap sikit orang dengar. Dia tak tahu orang angguk tu ngantuk. Bukannya dengar dia orang mengantuk, kan? Tapi orang rasa orang semua setuju dengan aku. Padahal bukan setuju, kan? Contoh. Dan di atas yang sebenarnya, barang siapa memperhatikan tentu mengerti bahawa penyembah berhala sebetulnya tidaklah ia menyembah berhala. Kata Imam Ghazali berkait dengan hal tauhid ni, sebenarnya orang yang menyembah berhala tu sebenarnya dia bukan menyembah berhala. Yang disembahnya ialah hawa nafsu dia, kan? Tetapi ia menyembah hawa nafsunya, kata Imam Al-Ghazali, kerana nafsunya itu condong kepada agama nenek moyangnya. Lalu ia mengikuti kecondongan tersebut, dan kecondongan hawa nafsu kepada kebiasaan-kebiasaan adalah salah satu pengertian yang diibaratkan dengan hawa nafsu itu. Maknanya antara cerminan orang yang menyembah hawa nafsu ni ialah orang yang menyembah berhala. Sebab menyembah berhala itu dia bertentangan dengan kebenaran. Dia hanya mengikuti kebiasaan-kebiasaan, kan? Sedangkan kebiasaan itu tidak semestinya betul dengan kebenaran, kan? Betul dengan kebenaran.
Nabi datang bawa tauhid kepada masyarakat Arab. Sebahagiannya tidak mahu meninggalkan agama nenek moyang mereka. Mereka lebih selesa mengikuti kebiasaan yang dilalui oleh nenek moyang. Sebenarnya kecenderungan untuk mengikuti kebiasaan itu adalah hawa nafsu, kata Imam Al-Ghazali. Sebab itu kita tidak boleh ikut kebiasaan dalam akidah ni. Kita kena ikut kebenaran. Kan? Kalau seronok style ni, kena ikut style tu betul ke tidak dengan kebenaran akidah kita. Kerana takut nanti yang kita suka itu sebenarnya bukan menuju kepada Allah, tetapi menuju kepada kesukaan hawa nafsu kita terhadap sesuatu. Dan keluarlah dari tauhid ini juga. Keluar ni bukan apa? Kalau dalam mantik, dalam mantik ni, dalam logik Arab ni dia ajar, kalau dah ditaarifkan sesuatu, dia mesti jami' wa mani', dia mesti inklusif dan eksklusif, satu-satu definition. Kalau kita dah taarifkan tauhid begini, ada benda yang terkeluar, ada benda yang kena dimasukkan, kan? Contoh apa? Contoh kalau kita taarifkan kucing. Macam mana kita nak taarifkan kucing? Kucing adalah binatang berkaki 4 yang mengiau. Betul tak? Bila kita kata berkaki 4, terkeluarlah daripada taarif itu yang berkaki 8. Terkeluarlah daripada taarif itu yang berkaki 2. Itulah cara dalam ilmu logik, ilmu mantik ni. Itu benda yang tidak boleh masuk dalam takrif itu. Tapi masuk ke dalamnya yang semua yang berkaki 4. Anjing masuk juga. Tapi sebab kita kata mengiau, anjing pun terkeluar. Anjing pun terkeluar. Kuda terkeluar. Harimau terkeluar sebab mengiau saja. Itu cara takrif dalam mantik lah. Itu sebab bahasa ni pun terbawa-bawa. Ini bahasa Arab ni yang Imam Ghazali urai. Terkeluarlah yang jadikan hawa nafsu sebagai Tuhan, terkeluar daripada tauhid, makna tauhid, takrif tauhid. Dan apa lagi yang terkeluar daripada makna tauhid ini? Dan keluarlah dari tauhid itu orang yang menaruh kemarahan kepada makhluk dan berpaling kepada mereka, yang kita sebutkan tadi, yang terlalu terkesan kepada makhluk dan asyik menumpukan perhatiannya kepada makhluk sahaja. Itu tak masuk dalam tauhid tu. Kalau kita ni sensitif dengan orang apa semua, tu kena betulkan tu. Itu bukan psikologi saja tu. Itu juga tauhid. Maksudnya kalau kita marah dengan orang tu, mungkin cara fikir kita kena ubah. Mungkin Allah Ta'ala hantar dia kepada aku untuk menguji aku. Kan lain cara kita pandang gitu. Kalau tidak, tahu nak marah aja kan. Tahu nak marah aja. Lebih-lebih lagi kalau dia salah kita betul. Tapi dia bos. Bos marah, kita tak boleh buat apa lah kan. Tapi kenapa tidak kita anggap itu merupakan ujian Allah yang hantar kepada kita melalui bos kita. Jangan cakap kat dia. Cakap kat dia pun tak apa. Bos, saya rasa Tuhan hantar bos ni nak uji saya lah. Bos ni macam syaitan jugalah. Cakap tu. Tengok dia marah ke tidak kan. Atau orang minta sedekah. Orang minta sedekah. Kadang-kadang kan kita pun jadi terganggu kan. Kita nak makan je kan seorang datang. Kan seorang datang lagi. Mula nak marah. Barulah keluar. Kau tak kerja ke? Kan? Cari kerja lah. Ni sindiket ke ni? Tak perlu. Tak perlu kita nak cakap benda-benda tu. Kita ubah je cara fikir kita. Mungkin Allah Ta'ala, Allah Ta'ala hantar lagi seorang. Alhamdulillah. Macam tu. Senyum kalau datang minta sedekah ke kita. Kita senyum. Sebab Allah Ta'ala hantar lagi. Keluar lagi duit kan. Mungkin itunya cara nak bagi kita sedekah. Kalau tidak, kita mungkin tak sedekah. Kalau tak ada demand, tak adalah supply kan. Tidak ada case yang menyebabkan kita kena keluar duit. Tapi ini bila datang minta sedekah, kita ikhlas lah kalau boleh kan. Tapi kita kena keluarkan duit bagi. Tapi cara fikir tu cara fikir tauhid.
Sebab tadi kan dia kata segala-galanya Allah Ta'ala, tidak ada perantaraan. Itu perantaraan lah tu. Allah Ta'ala hantar kita dengan pelbagai perantaraan. Sakit, senang, susah, payah, kaya, miskin. Kaya pun kita serah ke Allah, miskin pun kita serah ke Allah. Miskin sebab Allah uji kita, kaya pun sebab Allah uji kita. Sebab itu kita diajar kalau kaya syukur, kalau miskin sabar, kalau ta'ajub tasbih kepada Allah Ta'ala, subhanallah. Kalau rasa berat, la haula wala quwata illa billah. Allah Ta'ala punya kekuatan ni. Tengok tsunami yang cukup mengerikan, la haula wala quwata illa billah. Allah Ta'ala je yang boleh buat macam ni. Kan? Bukan kita takut dengan air yang mengganas itu, kita takut ke Allah. Sebab hanya Allah Ta'ala je yang boleh buat begitu. Ini tauhid. Ini tauhid. Tapi nak sampai ke tahap itu tidak mudah. Dia kena lapis kulit 1 dan kulit 2 tu kena settle dulu. Kena faham konsep tauhid itu dengan sebenar. Maka orang yang melihat seluruhnya berasal dari Allah Ta'ala, bagaimana akan marah kepada orang lain, kata Imam Ghazali. Kalau dia dah tengok semuanya daripada Allah, dia nak marah apa? Tak ada benda yang dia akan rasa marah, kerana segala-galanya dari Allah Ta'ala. Dari itu tauhid adalah ibarat dari tingkat ini. Level inilah, kata Imam Ghazali, tauhid yang sebenar, iaitu tingkat orang-orang siddiqin, kan, dalam Quran pun disebut. Dan antara para sahabat juga ada yang digelar sebagai as-siddiq, seperti Abu Bakar as-Siddiq, kerana sifat Sayyidina Abu Bakar itu mencerminkan nilai tauhid yang cukup tinggi. Kan, bila dia dengar kisah Rasulullah SAW pergi Isra Mi'raj, orang lain macam pelik, heran. Malah dalam riwayat ada yang mengatakan sebab ada 1-2 sahabat pun akhirnya murtad balik. Sebab kan masa tu awal Islam, kisah Isra Mi'raj tu, masa tu orang Islam tak ramai lagi. Jadi para sahabat masih diuji sebenarnya. Tetapi yang paling kuat tauhidnya ialah Sayyidina Abu Bakar. Hingga bila orang kafir Quraisy mengatakan, tengok Muhammad dah bawa berita-berita yang palsu. Dia kata, kalau kau bawa benda yang lebih menghairankan daripada ni pun aku akan percaya. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kerana dia merupakan orang yang paling membenarkan kebenaran khabar Rasulullah SAW, dan pasti hasil daripada tauhid. Dan dari itu, perhatikanlah, kata Imam Al-Ghazali, kemana diputarkan erti tauhid dan kulit mana yang dirasakan puas. Imam Ghazali kata, tengok diri kita punya tauhid ni kemana perginya, dan kulit dan ini kita level mana. Kita level cakap je la ilaha illallah, hati pun kadang-kadang tak ikut apa yang kita cakap, tu paling teruk, level paling luar. Ataupun yang kedua, kita mengucap la ilaha illallah, hati pun ikut, tapi masih lagi terpengaruh dengan makhluk perantara tadi, atau kita level yang disebut tauhid yang sebenar tadi. Maka bagaimana mereka membuat ini menjadi pegangan pada pemujian dan pembanggaan dengan apa yang dinamakan terpuji, serta kosong dari pengertian yang berhak akan pujian yang hakiki. Ini Imam Al-Ghazali mengkritiklah orang yang cakap saja beriman kepada Allah, sedangkan hatinya kosong daripada tauhid, kosong daripada memuji zat yang sebenarnya dipuji. Hari-hari kita puji macam-macam, kan? Kita puji orang, kita puji benda, kita puji keadaan. Hari ni hari yang baik hari ni, kan? Tapi siapa dia yang bagi hari yang baik kepada kita tu? Melainkan Allah Ta'ala. Jadi sepatutnya hari yang baik pun Allah Ta'ala juga yang sepatutnya dipuji. Dapat kereta baru, Allah Ta'ala juga kita puji. Dapat
isteri baru, contoh kan, atau anak baru pun Allah Ta'ala juga yang puji, dan lain-lain. Contoh sebab banyak sangat puji orang kita sekarang ni kan, memuji orang. Hal ini seumpama kosongnya orang yang berpagi-pagi benar sudah menghadap kiblat dan membaca wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan. Kan yang kita baca dalam solat lah. Mana Imam Ghazali kata ramai orang yang setiap pagi subuh dah baca dah. Kan wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan ni. Itu dalam doa iftitah. Maknanya pagi-pagi lagi dia dah sebutkan apa dia? Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menjadikan langit dan bumi kerana aku memeluk agama yang sebenar. Ini tauhid lah ni. Itu merupakan the expression of tauhid. Bila kita kata wajjahtu wajhiya lillazi dalam solat kita tu, itu merupakan syahadah kita sebenarnya. Syahadah kita kepada Allah SWT. Dan itu kata Imam Ghazali pada orang yang cakap sahaja tapi dalam hatinya tidak ada adalah permulaan kedustaan. Awal-awal pagi dah berdusta dah. Mungkin tidak berdusta dengan menipu orang, tapi dia sudah mendustakan dirinya dan mendustakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan hanya cakap sahaja wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan, tetapi dalam hatinya kosong daripada tauhid perasaan yang disebutkan tadi. Itu adalah permulaan kedustaan. Dia menghadap Allah tiap-tiap hari sekiranya wajah hatinya tidak menghadap Allah Ta'ala secara khusus. Tiap-tiap hari menghadap tu menghadap kiblat. Kan kiblat itu macam cerminan kita menghadap Allah, tetapi hatinya tidak langsung mencerminkan apa yang dia sebut. Habis kita berhenti dulu setakat tu. InsyaAllah nanti kita sambung lagi. Persoalan tauhid ada sikit lagi insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.